Sudah tentulah bukan sahaja orang Islam dibunuh. Pada hadapnya ilmu-ilmu orang Islam pun hilang. Kerana kitab-kitab dibakar dan dimusnahkan. Tetapi berlaku kenyataan pada akhirnya. Golongan Tatar yang memaksa orang Islam. Bukan sahaja memaksa dengan cara bunuh. Bahkan memaksa dengan cara akidah. Supaya menerima perlembagaan Yasab. Perlembagaan yang diambil daripada Islam, Kristian dan Yahudi. Dan akal fikiran mereka. Memaksa orang Islam tunduk kepada perlembagaan ini. Orang Islam tak tunduk walaupun dibunuh. Apa yang berlaku pada akhirnya, tentera Tatar dikalahkan di Ain Jalut oleh tentera Mesir. Dan akhirnya orang-orang Tatar menganut Islam. Berpaling orang Tatar jadi penganut Islam. Mereka tak berjaya menghapuskan Islam, mereka jadi Islam pula. Ini adalah mukjizat Al-Quran Karim. Sebagaimana disebut dalam ayat ini, sangkaan orang yang lemah iman, Islamnya habis dah, tak ada dah. Bila orang Islam kalah, Islam dihapuskan. Islam tak boleh dihapuskan. Allah perang pun tak boleh dihapuskan. Apa lagi Allah pilihan raya barang sana. Allah perang tak boleh dihapuskan. Di mana ulama-ulama Islam menyimpan ilmu bukan sahaja dalam kitab. Mereka menyimpan ilmu dalam dada mereka. Mereka boleh mengarang kitab semula. Kitab dikarang semula oleh ulama-ulama yang kemudian. Ini keistimewaan yang ada pada agama Islam. Dan orang Islam bangkit semula. Golongan Tatar menganut Islam. Ibn Khaldun mengatakan mengikut kaedah ilmu masyarakat, ilmu ijtima', ilmu sosiologi, ilmu kemasyarakatan, bangsa yang dijajah akan terpengaruh dengan penjajah. Kerana manusianya dia terpengaruh dengan golongan yang kuat dan golongan yang kaya. Kebiasaannya, bila sesebuah negeri dijajah, rakyat akan ikut cara penjajah. Kita pun begitu juga. Itu adat manusia. Bila orang putih mari, jajah kita, habis ikut cara orang putih. Orang putih pakai seluar pendek, kita seluar pendek. Orang putih, apa nama ni, isak paip menenggok, kita paip menenggok juga. Orang putih apa? Habis ikut dia. Sampai begitu. Ini adat manusia mengikut Ibn Khaldun. Negara yang dijajah oleh Perancis terpengaruh dengan Perancis. Jadi begitu. Cakap Perancis. Begitulah keadaannya. Tapi ketika golongan Tatar menakluk orang Islam di Baghdad sampai ke Syam, bukan sahaja mereka tidak berjaya menghilangkan Islam dalam hati orang Islam, bukan orang Islam bertindak balas mengalahkan golongan Tatar. Dan golongan Tatar masuk Islam. Cahaya Islam tak boleh dipadamkan. Ini adalah mukjizat Al-Quran Karim daripada ayat yang kita baca ni. Dan termasuk di zaman mutaakhir apabila penjajah Eropah menakluk negeri orang Islam, menjajah negeri orang Islam. Di zaman mutaakhir sehingga mereka menghapus huruf Arab di Turki, huruf Jawi di Malaysia, di Indonesia dihapuskan. Dan mereka buka sekolah-sekolah bahasa mereka. Dan untuk menyebarkan agama mereka. Di kalangan anak-anak orang Islam. Sekolah-sekolah agama ditindas dan ditekan. Dengan begitu rupa. Orang yang lulus sekolah agama akan ditekan, ditindas. Orang yang lulus sekolah Inggeris, di negeri jajahan Inggeris, akan diberi pangkat besar. Di negeri jajahan Belanda, diberi pangkat besar. Kalau belajar Belanda. Negeri jajahan takluk Perancis, akan pangkat besar dapat. Kalau belajar bahasa Perancis, negeri kita, kalau aliran Inggeris, dia beri pangkat yang tinggi. Ini tekanan yang dilakukan oleh penjajah untuk menghapuskan Islam. Islam tak boleh dihapuskan. Berlaku kebangkitan Islam. Bukan saja mereka tidak boleh memadamkan Islam di negeri orang Islam, tiba-tiba Islam juga memancarkan cahayanya di negeri-negeri mereka sendiri. Di Amerika hari ini hampir 67 juta orang Islam. Di England hampir 46 juta orang Islam. Di Perancis begitu juga. Di Jerman begitu juga. Di Switzerland, kerajaan Switzerland mengiktiraf mengikut perlembagaan Islam adalah agama rasmi nombor 2 di Switzerland. Agama rasmi nombor 2 di Switzerland. Dan berita yang paling mutaakhir,
Ada universiti di England membuka kelas agama untuk mengaji Islam bagi pulih England. Pulih orang putih. Dia nak suruh mengaji Islam supaya senang berhubung dengan rakyat yang beragama Islam. Tujuannya bukan nak masuk Islam, tapi lama-lama jadi masuk Islam lah. Dia akan jadi begitu. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebesaran Allah Ta'ala. Jangan kita ingat bila kita orang Melayu ni lari daripada Islam, habislah Islam. Allah Ta'ala sebut, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu berpaling daripada Islam, Allah Ta'ala tukar kaum yang lain daripada kamu. Illa tanfiru yu'adzibkum azaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum. Dalam ayat yang lain, jika sekiranya kamu tidak bangkit berjuang, Allah Ta'ala menyeksa kamu dengan seksa yang pedih. Kamu menjadi hina, dipermainkan oleh orang kerana kamu tak berjihad untuk menegakkan Islam. Dan Allah Ta'ala menukar kaum yang lain daripada kamu.